Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah sedar tak sedar hari ini adalah hari yang ke-16. Dah 16 hari insya-Allah sampai pukul 7 nanti kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Minta sangat. Allah terima lapar kita. Allah terima dahaga kita. Allah terima puasa mata kita. Allah terima puasa telinga kita. Allah terima puasa lidah kita. Allah terima puasa tangan kita. Allah terima puasa kaki kita. Dan Allah terima seluruhnya. Daripada rambut sampai ke kaki. Allah terima semuanya. Bukan setakat itu saja. Allah terima lintasan-lintasan hati kita. Inilah ibadah yang dilakukan hanya sahaja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tahu kita berpuasa, makhluk tak tahu kita berpuasa atau tidak berpuasa. Para penonton yang terhormat sekalian, alhamdulillah kita dah 15 hari berlalu, kita sudah membincangkan 15 sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Habis dah. Dan sekarang ni hari yang pertama, siri yang pertama, sifat-sifat mazmumah. Lawan mahmudah, mazmumah. Lawan mazmumah, mahmudah. Mahmudah, sifat-sifat yang baik-baik. Sifat yang terpuji. Dah banyak, 15 sifat-sifat yang terpuji. Sementara sifat mazmumah, sifat yang keji, sifat yang tak elok, sifat yang Allah tak suka, sifat yang Rasul tak suka, sifat yang manusia pun tak suka. Sifat yang isteri kita tak suka, suami kita tak suka, anak kita tak suka, adik-beradik tak suka, jiran tak suka, teman di pejabat tak suka, teman di kilang tak suka, teman sama-sama bertani dengan kita tak suka, di ladang tak suka. Kerana kita memiliki sifat-sifat mazmumah. 15 sifat mazmumah. Hari ini hari yang pertama. Sifat mazmumah itu, tuan-tuan, saya nak bacakan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadis itu? Laisa asy-syadud bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia kata, seorang yang kuat itu bukanlah yang handal bergusti. Seorang yang kuat itu ialah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Seorang yang kuat itu ialah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu dia marah. Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seseorang yang kuat itu bukanlah yang handal bergusti. Seorang yang kuat itu ialah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Satu lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Berilah pesanan kepadaku ya Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah engkau menjadi seorang pemarah." Orang itu mengulangi permintaannya beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Pada setiap kalinya, janganlah engkau menjadi seorang pemarah." Para penonton yang hormati sekalian ni, janganlah engkau menjadi seorang pemarah. Tajuk pagi ini ialah marah. Saudara-saudara, sifat ini ada pada semua orang. Ada pada semua orang. Yang membezakan antara kita ialah darjahnya. Ada orang yang sikit saja melompat. Sikit saja dah bergetar-getar dah telinga dia. Sikit saja dah merah mukanya, merah matanya. Sikit saja. Ada orang, tuan-tuan dan puan ni, alhamdulillah, dia marah. Tapi dia selindungkan kemarahannya. Ada orang, dia dapat mengawal tadi katanya. Orang yang paling baik, yang paling kuat ialah bukan yang penggusti. Bukan yang boxer. Apa pun
pertandingan-pertandingan yang melibatkan kekuatan fizikal. Bukan itu. Bukan badang itu, bukan. Tetapi orang yang paling kuat itu ialah orang yang mampu melawan, menahan, kontrol kemarahannya. Jadi kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak sebut yang pertama tadi, sifat marah ini ada kepada semua orang. Orang putih pun pemarah, orang kulit hitam pun pemarah, orang kulit hijau, orang kulit brown, orang kulit coklat pun pemarah. Orang mata biru pun pemarah, orang mata hitam pun pemarah, orang mata yang seakan-akan coklat pun pemarah. Orang tinggi pun pemarah, orang rendah pun pemarah. Kan? Orang gemuk pun pemarah, orang kurus pun pemarah. Sebab sifat ini ada kepada semua orang. Hanya setakat mana kita boleh kontrol. Kan? Hanya setakat mana kita boleh kawal. Hanya setakat mana kita di atas mengawal sifat marah itu. Kedua, sifat marah ni daripada mana? Daripada iblis dan syaitan. Daripada iblis. Tak ada malaikat yang suruh kita marah. Tak ada. Iblis suruh kita marah. Tak ada. Tak ada malaikat kata, marahlah, 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 marah. Tuan-tuan, berapa ribu malaikat yang bersama dengan kita. Makin banyak kita membaca Quran, makin banyak malaikat bersama dengan kita. Makin banyak kita berzikir, makin banyak malaikat yang mengaminkan zikir kita. Makin banyak kita berdoa, makin ramai lagi malaikat-malaikat yang bersama dengan kita untuk memohon supaya doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tak suruh kita marah. Iblis, syaitan, iblis, marahlah, marahlah. Dia tak betul tu, dia tak betul. Kau tunjukkan pada dia jantan kau. Kau tunjukkan dia jantan kau tu. Jadi kita pun membuat-buat lah tu namanya dia. Membuat-buat. Nombor 3, kenapa kita boleh jadi marah? Pertama, kita boleh jadi marah kerana kita tak suka orang menegur kita. Menegur maknanya advice kita ke, cubalah korang-korangnya nak menasihat kita. Dia tak suka. Yang kedua, marah kerana mengurangkan harta milik dia. Minta duit, marahlah dia. Curi duit dia, lagi dia marah. Ambil duit dia tanpa pengetahuan dia, dia marah. Kan? Itu tidak mengurangi. Itu maknanya mengurangi dia. Mengurangi milik dia, apa yang dia ada. Saya bagi contoh tadi duit. Mengurangi kekuatan intelek dia, dia marah. Dia dah mengatakan, aku cara begini, aku belajar cara begini, profesor aku cara belajar cara macam ini. Jangan nak sentuh, jangan nak terbalikkan. Jangan nak perkotak-katikkan. Jangan argue. Marah. Padahal, very educated. Padahal, very learned. Padahal ada PhD dia. Padahal profesor dia. Tapi dia tak boleh kontrol kemarahan dia. Kerana marah itu berkaitan dengan reputasi dia sebagai seorang profesor. Kononnya dia adalah pakar dalam satu bidang ilmu. Jangan disentuh kepakarannya. Marah. Apa lagi marah, tuan-tuan? Sebab marah. Sebab marah kadang-kadang kita sensitif. Kita biasanya sensitif dengan orang dalam keliling kita. Dengan anak kita sensitif. Dengan isteri kita sensitif. Dengan suami kita sensitif. Dengan orang lain tak apa. Oh, gurau dengan ahli, boleh pegang, boleh tepuk, boleh apa semua. Dengan anak, dia sensitif. Dengan orang lain bukan main lagi kita. Tapi dengan isteri kita sendiri, sensitif. Tak boleh. Ini cepat biasanya. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan pemarah tak pemarah? Buat 2-3 perkara. Yang pertama, cuba mengaji aal-Quran. Mengajar anak-anak, mengajar isteri, mengajar siapa pun, mengajar baca Quran. Memanglah.
Dengung lah, dengung. Berapa kali dengung dah ikhfa, dengung. Tak reti ke dengung? Tu dah marah lah tu. Tak cukup tu, panjang tak cukup. 4 harakat. Tak cukup, bodoh. Marah. Satu lagi, ajarlah siapa-siapa pun isteri ke anak ke, ajar bawa kereta. Memang tak bertegur lah lepas tu balik tuan-tuan. 3 hari tak bertegur lah. Memanglah. Ajar bawa kereta, jawabnya balik, 3 hari tak bertegur. Apa lagi? Ajak shopping. Tak bertegur lah. Depan-depan orang, masa dekat kaunter nak bayar tu, depan-depan itu, dia boleh naik marah. Kalau marah tak boleh kontrol ni, buruk lah tuan-tuan ni. Depan orang ke, depan siapa ke, dia boleh marah isteri dia depan-depan orang dekat kaunter tu. Dekat kaunter tu. Dia tak setuju. Pasal yang dia beli tu ada benda-bendanya yang isteri masukkan saja. Dekat troli tu, masukkan begitu saja. Dan dia tak suka benda tu, isteri dia beli juga. Inilah dia. Marah. Apa lagi tuan-tuan sebab-sebab marah? Sebab-sebab marah yang lain, tuan-tuan dan puan, ialah, saya nak menyebutkan, macam-macam, benda-benda kecil. Benda-benda kecil. Masak termasin sangat, marah. Tawa sangat, marah. Macam mana? Panas sangat, marah. Sejuk sangat, marah. Apa lagi tuan-tuan? Yang lain tuan-tuan cuba buat kereta, tengok buat kereta. Slow sangat orang tu. Dah merah dah. Dia seleka berborak dengan isteri dia, dengan siapa ke penumpang yang lain. Lambat sikit. Beberapa saat aja lambat. Kita kau main. Itulah kita. Kok orang melintas kita. Orang melintas kita. Orang potong kita. Marah. Tuan tengok kadang-kadang orang bawa kereta tu. Berlumba-lumba jalan kaya. Kecil aja kereta dia. Tapi tuan-tuan, dia dah modified kereta tu. Memang kereta tu dimiliki oleh orang yang pantang dicabar. Dia lawan juga. Dia menyusup-nyasap. Akhirnya, laju macam mana pun, time sampai dekat tol, bayar-bayar, tuan-tuan, tapi dia punya palang tu tak naik. Bayar palang tak naik. Pakai kad tu, smart card tu, tak naik. Touch and go, tak naik. Padahal punya laju lah dia memotong. Menyelinap sana, menyelinap sini, menyelinap sana. Nak lawan ni, 2-3 orang macam ni, 2-3 kereta tuan-tuan. Berdengung, berdesik. Nak lawan lah. Budak-budak macam main mak rempit. Yang muda-muda mak rempit tuan-tuan tengok. Macam mana mereka? Antara saya mereka dengan takut kita tengok. Dalam Ramadan ni pun ada. Malam tadi ada. Sebab itu tuan-tuan, apa lagi yang tentang marah ni? Ada yang menyentuh tentang reputasi dia. Harga diri. Kononnya nak jaga harga diri. Janganlah tuan-tuan. Harga diri dia tu, harga keluarga dia, kebangsawanan dia tu, keturunan dia tu. Jangan sentuh keturunan dia. Marah dia. Apa lagi tuan-tuan? Ada orang yang sangat particular tentang title-title ni. Datuk tu DATO, ke, DATUK ke, Seri tu SERI ke, SRI ke. Very particular. Dia boleh call balik. You call balik, You know, the spelling for my Sri itu is not SERI, it's SRI. Can you make a correction? Can you do some correction for it? Can you correct it? Surat jemputan yang kita hantar kepada dia, di type SERI, padahal dia SRI saja, Seri. Ini tuan-tuan nampak. Ini reputation. Apa lagi tuan-tuan? Yang teruknya ego, masalah ego ni.
Dalam salah satu program kita, tuan-tuan, namanya menundukkan ego. Menundukkan ego. Alhamdulillah, Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi dengan Ustaz Halim Din cerita, tuan-tuan, bagus, tuan-tuan. Dan penonton-penonton yang datang, yang bersama-sama kita waktu membincangkan tajuk tu, ramai, tuan-tuan, ramai. View-nya ramai. Reach-nya ramai. Yang komen pun ramai, yang share pun ramai. Orang minat nak dengar, tuan-tuan. Orang minat nak dengar. Tajuk dia menundukkan ego. Salah satu lagi sifat mazmumah ialah egoistik, egoism, egoistik, ego. Itu marah. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah tak ada orang yang suka orang pemarah ni. Dan pemarah ni, tuan-tuan dan puan, boleh mengakibatnya memakan diri dia. Tadilah kereta, tuan-tuan, orang potong, dia marah, dia potong lagi. Akhirnya, tuan-tuan, ada lubang, tak besar sangatlah lubang. Pothole sekat jalan tu lubang. Termasuk lubanglah tayar dia, melompatlah dia, tuan-tuan. Kereta dia tak mati, tapi teruklah, tuan-tuan. Patah riuklah dia. Marah, sifat marah. Bila kita sifat marah ni ada pada kita, hilang pedoman. Tak ada. What am I doing? Apa aku buat sekarang ni? Kenapa aku pegang steering? Kenapa aku tekan accelerator sampai begitu? Kerana aku nak melayan sifat marah aku. Aku dipotong tadi. Aku tahu kereta aku ni ada kekuatan. Aku boleh potong dia balik. So, itulah yang berlaku. Apa lagi marah, tuan-tuan dan puan? Kadang-kadang dia minum ni pun ni marah ni. You tak boleh kontrol diri you bila you mabuk. Tak boleh kontrol diri you when you get high. Gitu. Jadi saudara yang saya muliakan sekalian ni, macam mana caranya? Saya katakan tadi, marah ni orang tak suka. Kalau misalnya isteri dapat suami pemarah, dah kahwin 17 tahun, hari-hari kena tengking. Aduh. Saudara, mak tengking kita boleh lagi. Ayah tengking kita boleh lagi. Kita boleh rationalizekan, ini ayah. Patut dia tengking aku. Tapi suami tengking. Reverse pula, isteri tengking. Lagilah, tuan-tuan, lagilah. Menyerap naik darah kita. Tak boleh. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati sekalian ni, kita haraplah, tuan-tuan ni, macam mana kita nak hilangkan sifat marah ni? Macam mana nak hilangkan sifat marah? Yalah, tuan-tuan ni, kalau kita marah dah sampai tak boleh kontrol, tuan-tuan ni, kalau berdiri, duduk. Tak boleh kontrol lagi. Duduk, baring. Tak boleh baring lagi. Tengok posisi-posisi baring. Mengiring ke, menelentang ke, menelangkup ke. Tengok yang macam mana. Tak boleh juga pergi ke bilik air. Apa nak buat? Ambil wuduk. Saya terlalu yakin baru basuh tangan, tak basuh muka lagi, tuan-tuan. Baru basuh tangan. Baru, ya Allah, aku nak ambil wuduk ni kerana Allah. Aku nak ambil wuduk. Kena ajar air kat muka daripada dahi sampai ke bawah dagu ni. Mata kena air, tuan-tuan. Komo-komo sikit, lidah kena air. Sampai ke tepi ni, tepi telinga ni pun kena air. Mata kena air, hidung kena air. Panca indera kena air, habislah. Cair, tuan-tuan, cair. Itu cara dia. Apa lagi nak hilangkan sifat marah? Hampiri dia. Tepuk dia dengan tepukan yang paling manja. InsyaAllah. Datangilah dia, tepuklah dia dengan bahasa yang paling halus. Appeal dekat dia. Mohon dekat dia. InsyaAllah. Gosok-gosok rambut dia, gosok-gosok dahi dia. Tepuk-tepuk belakang leher dia.
InsyaAllah. Tapi nak kena berani. Dan kita berani ke depan, berani memegang dia, menepuk dia, bagi tepukan-tepukan semangat kepada dia. Kalah. Dia kalah. Main sepak takraw, dia kalah. Peringkat daerah, dia kalah. Oh, dia marah, dia marah. Dia apit kiri. Dia killer, dia marah tekong. Daripada set yang pertama tu dia dah tinggal dekat-dekat 8 poin dia tinggal. Dia dah mula marah dah. Sepaknya pun tak menentu dah. Hantarannya pun tak menentu dah. Libasannya pun tak menentu dah. Marah dia. Marah. Jawabnya kalah. Tenang, jawabnya menang. Okey. Apa lagi tuan-tuan? Macam mana kita nak kontrol kemarahan? Nak kontrol kemarahan antaranya, salah satu daripadanya salat. Salat. Sebab, sebelum salat, ambil wuduk. Mana mungkin kita masuk masjid marah? Dan kalau kita misalnya marah-marah, lari ke masjid. Tak ada orang marah-marah kat masjid. Jarang. Kalau ada pun orang yang tak siuman. Tapi saja-saja nak marah kat masjid, saja-saja hilang perasaan, saja-saja hilang daya untuk kontrol, untuk kawal diri, jarang kat masjid, jarang berlaku. Dibandingkan dengan pasar. Pasar bertengkar hari-hari, tuan-tuan, bertengkar hari-hari. Timbang tak betul, kita timbang dengan alat penimbang sebelah. Tak betul, lari. Lari, tuan-tuan. Lari dekat 5 gram, 10 gram lari. Mana boleh? Marah. Dekat bengkel kereta, marah. Tadi saya hantar kereta ni elok. Adalah sikit saya komplain tadi tentang dia mati-mati. Sekarang ni kereta saya, bila dah start, tak boleh start langsung, tak boleh hidup langsung. Kau buat macam mana, Din? Aku dah hantar kereta ni kat tempat kau ni. Kau ingat dah 9 tahun dah. Takkanlah yang ini pun kau tak boleh buat. Tengok, mati langsung. Tengok. Aku naik motosikal datang ni. Kat rumah tu kereta tu. Marah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang rahmati sekalian ni, dalam suasana itu, kita kena cari jalannya. Salat. Jalannya salat. Salat. Menemukan tiga tubuh kita. Apa dia? Waktu kita sujud, dahi kita, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. 7 anggota. 7 anggota sama darjah, sama taraf. Semuanya menyembah bumi. Dahinya menyembah bumi, 2 tangannya menyembah bumi, 2 lututnya menyembah bumi, 2 kakinya menyembah bumi. Kalau dapat buat itu, nak marah apa? Aku ni hamba Allah yang kerdil ni. Apa hebatnya aku ni? Pasal aku nak marah isteri aku ni? Ya Allah, isteri aku dah khidmat kepada aku. Dah berikan aku 7 orang anak. Tiap-tiap seorang anak bila dilahirkan, saat mengeluarkan anak daripada perut itu, kesakitannya, nyawanya berada di hujung-hujung rambutnya. Nyawanya berada di hujung-hujung rambutnya. Tak kalah kita nak marah dengan pengorbanan nyawa untuk memberikan zuriat kepada kita. Tak kita nak marah. Dan tuan-tuan tengok atas sebab-sebab kecil. Ada seorang sahabat saya dah akan keluar nanti dalam program berikutnya. Dr. Fuad Haji Saleh. Dia banyak cerita tentang bab membuat kajian PhD. Bab perceraian. Apa kecil, dia kata. Bukan perkara besar sangat. Tapi bendanya keep accumulating. Small matters, very insignificant, very peripheral. Tapi ialah dia. Over the weeks, over the months, over the years, benda tu getting accumulated. Bertimbun. Akhirnya pecah dia. Kemudian tuan-tuan, bawa berunding. Bagi dia minum. Lagi satu lagi bagi dia minum. Jangan minum air panas.
bawa air sejuk bagi dia minum. InsyaAllah dia lega, tuan-tuan, dia lega. Setan tu kalah, setan tu dengan air tu pun setan boleh kalah. Apalagi air, tuan-tuan, tuan-tuan bacakan sebelum bagi air tu, sementara kita ambil air kat peti ais tu, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bagi tiup sikit, bagi dia minum. InsyaAllah. InsyaAllah. Atau kita baca. Baca tu macam kita baca 1/3 Al-Quran. Apa dia? Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup 3 kali. Bagi dia minum. Jangan dia nampak, bagi dia minum. InsyaAllah, tuan-tuan. Slow. Sehingga dia menjadi manusia yang normal. Berfikiran normal, otak berfungsi normal, darah berfungsi normal, degupan jantung berfungsi normal, pulsnya normal. Boleh buat. Tapi tidak ada cara lain lah, tuan-tuan, ya. Dalam Islam, caranya hanya kita obey, kita patuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang Allah, insya-Allah. Kita sayang Nabi, kita sayang Al-Quran, kita sayang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sayang berpuasa, kita sayang orang yang berpuasa, sayang isteri kita, sayang anak kita, sayang mak dan ayah kita. Sayang abang adik dan kakak, sayang mertua, mak mertua, ayah mertua, sayang ipar-ipar kita. InsyaAllah. Jangan, tuan-tuan, ya. Jangan layanlah sifat ini, tuan-tuan. Jangan layan sifat ini. InsyaAllah. Ada, tuan-tuan, kita pun dah sebutkan tadi, tuan-tuan, ya. Saya ulang balik. Pertama, sifat yang pertama yang kita buat pagi ini, pagi yang ke-16 Ramadan ini, ialah sifat mazmumah yang pertama. Siri yang pertama. Apa sifatnya? Marah, ghadab, marah. Saya dah bacakan 2 hadis, saya dah follow beberapa ayat Quran tadi. Jangan marah. Manage marah. You got to manage your anger. Don't easily get angry. There's no point for you to get angry. There's no reason for some people to get angry. No. Jangan. Sebab itu, marilah kita di pagi yang mulia ini, 16 Ramadan. 16 Ramadan ini dia termasuk dalam kumpulan fasa kedua. Fasa yang pertama, awaluhu rahmah. Rahmat. Dah berlalu. Hari yang pertama sampai hari yang ke-10, rahmat. Hari yang ke-11 sampai hari yang ke-20. Tuan-tuan, wa awsatuhu maghfirah. Di tengah-tengahnya 10 hari yang kedua ini, pengampunan Allah. Mohon kepada Allah, mohon ampun. Salah satu daripadanya menjadikan kita pemarah, menjadi pemarah. Dosa-dosa kita tidak diampun oleh Allah. Dosa-dosa kita masih tegak lagi dalam diri kita. Dosa-dosa kita masih bersemayam dalam diri kita. Dosa-dosa kita ada pada mata kita, ada pada telinga kita, ada pada hati kita, ada kepada otak kita, ada pada hati kita. Tuan-tuan, kita kena kikis sifat ini. Dan boleh, yakin dah tuan-tuan, yakin. Kalau tak boleh cubalah sekarang ni. Cuba. Tepuk dia, saya kata tadi, dekati dia. Dan bila dia berada dalam keadaan yang siuman, yang sangat siuman, dah minum-minum petang, dah nampaknya jenaka, nampaknya senyum. Satu hari kita cerita, bang, ingat tak yang minggu lepas tu, abang marah anak tu kan, ya? Kan abang marah Alung, abang marah depan-depan. Ngah pun ada, Alang pun ada. Abang marah sampai begitu sekali. Apa salah dia? Salah dia pakai motosikal, tak bagi tahu. Dia ambil kunci, tak bagi tahu. Kunci dalam poket abang, dia tahu. Dia ambil, tak bagi tahu. Dia pakai. Dan abang nak pakai lepas tu kan,
Pukul 6 abang nak pakai, dia tak balik lagi. Jadi kesian dia bang kan ya. Abang marah depan adik-adik dia. Dia rasa tersinggung sangat lah bang. Kan. Kita pun kena tengok lah. Cuba abang jadi macam itu kan ya. Abang dimarah depan-depan orang. Depan-depan adik. Depan-depan keluarga sendiri. Macam mana abang rasa? Macam itulah Halong tu rasa bang. Kan ya. Lah kalau dapat. Dia pun kecil hati dia. Kecil hati. Murung dia tengok. Ajak makan. Oleh kerana ayahnya makan sama. Dia tak nak. Tak boleh bang. Kesian dia. Takut nanti pelajaran dia terjejas. Takut di sekolah pun dia tak iya aja. Takut nanti tuan-tuan ditumpahkan. Dia punya kemorongan itu ditumpahkannya dalam berbagai bentuk yang kita tak tahu apa bentuknya nanti. Ini dia. Jadi, make him rational. Making thinking. Tak dia berfikir. Sebab kadang-kadang kalau tak ditunjukkan jalan begitu, dia pun tak nampak jalan. Orang yang pemarah ni cepat hilang jalan. Dia tak jumpa jalan keluar. Kitalah kena carikan jalan keluar kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan. Pertama, semua orang ada sifat marah. Kedua, marah ni is manageable. Boleh diurus marah ni insya-Allah. Ketiga, kita kena tahu sebab-sebab marah ni. Apa sebab dia marah? Jangan repeat. Jangan repeat. Kalau dia marah, jangan sentuh dia. Jangan sentuh komputer dia. Jangan sentuh telefon dia. Kalau itu menyebabkan dia marah, jangan sentuh. Kenapa tangan kita suka sentuh benda-benda itu? Jangan. Jangan sentuh harta benda dia, jangan. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, kita kena tengoklah, kita kena manage marah ini. Gunakanlah kekuatan-kekuatan aqliyah, kekuatan-kekuatan jasadiyah, kekuatan-kekuatan ruhiyah untuk kita bantu dia nak manage kemarahan dia itu. Dan tuan-tuan dan puan, yang juga yang kita sebutkan tadi, sifat marah ni tak ada orang suka. Tak ada orang suka. Tak ada. Tak ada satu orang yang suka kepada seorang yang pemarah. Orang pemarah ni kurang kawan. Orang pemarah ni tidak didekati. Orang pemarah ni tak jadi bahan untuk menjadi rujukan kita. Orang pemarah ni dia diasingkan dalam kumpulannya. Tuan-tuan, bayangkan. Orang pemarah ni orang benci. Orang pemarah ni orang tak lantik kita jadi pemimpin. Orang pemarah ni, tuan-tuan orang pun tak suka di dalam kumpulan. Dan jadi pemimpin tak boleh, pengikut pun orang tak suka. Itu pemarah. Jadi kita harap insya-Allah marilah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari yang ke-16 Ramadan ini, tuan-tuan dan puan, supaya gugur satu sifat. Memang kita sebut sifat mazmumah ni gugur. Sebut sifat mahmudah, tambah lagi wahai Allah, tambah lagi sifat baik, tambah lagi sifat baik. Sebut mazmumah, gugurkanlah, kikiskanlah, kikiskanlah, hilangkanlah. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebagai ini pun satu sifat ni. Tuan-tuan kita nak bangunkan inilah workshopnya. InsyaAllah bila kita datang kemari besok tuan-tuan, umur 40, 50, 60, 70, 80, antara benda ni yang kita boleh hilangkan. Dan ada cara terapi, ada terapinya untuk menghilangkan. Ialah, datanglah ke Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang akan dibangunkan bila cukup dananya nanti dalam 2 tahun setengah ini. Tuan-tuan, besar ni tuan-tuan. Masjidnya saja dalam kompleks ini ada masjid untuk 1,000 orang. Tuan-tuan, tiap hari nanti, tiap pagi, mula pukul 4:30 pagi, semuanya bangun. Apa nak buat? Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, zikir munajat, nangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak buat. Tak ada orang buat ni tuan-tuan. Dalam dunia ni, this is the first of its kind, It is a prototype. Inisiatif yang prototype. Projek yang prototype. Tak ada lagi dalam dunia. Apa? Anjung Husnul Khatimah. Kita nak belai manusia. Kita nak pujuk manusia. Kita nak berikan semua kekuatan-kekuatan yang kita ada. Kita nak jadikan semua insan ini disayangi Allah. Sembahyangnya betul. Bacaan Qurannya betul.
Tentang wiridnya betul, doanya betul, keinginan untuk beribadah tu melonjak-lonjak tinggi, keinginan untuk menyembah Allah melonjak-lonjak tinggi, keinginan untuk menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melonjak-lonjak tinggi. Di sinilah tempatnya, tuan-tuan. Akhirnya kita jadi manusia baru. Fikir kita baru, amal kita baru. Seronok. Baru macam mana? Baru mendekati Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih sayang kepada Allah, lebih cinta kepada Allah. Ini dia. Inilah tempat, tuan-tuan, inilah tempatnya. Kemudian nombor dua, tempat ini juga nanti menjadi tempat untuk didik anak-anak kita. Saya nak jadikan anak tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala anak yang salih, anak yang salihah. Mati anak Adam, semuanya tinggal di dunia, yang dibawa bersamanya 3 perkara. Amal jariah. Dan amal jariahnya dibawa. Ilmu yang dimanfaatkannya dibawa. Yang ketiga, anak-anak yang sering mendoakan. Doa anak yang saleh. Doa anak yang salihah. Doa-doa anak inilah yang akan menyelamatkan kita daripada seksa kubur. Dapat menyelamatkan kita berada di padang mahsyar nanti. Dapat menyelamatkan kita di atas mizan. Dan dapat menyelamatkan kita waktu meniti titian sirat. Inilah tuan-tuan dan puan. Bantulah tuan-tuan, bantu. Tolonglah tuan-tuan, bantu. Dan ini komplek ini dibangunkan atas dasar dananya daripada mana? Wakaf. Yang pertama wakaf. Yang kedua zakat. Kita bukan pemungut, kita penerima zakat. Bukan pemungut, kita penerima zakat, tuan-tuan, insya-Allah. Yang ketiga sedekah. Yang keempat infakkan, sumbangkan. Yang kelima, tuan-tuan, amal jariah. Yang keenam, fi sabilillah. Non-profit. Seluruhnya bukan untuk tujuan keuntungan. Tidak satu sen pun tujuan keuntungan. Kami bangunkan Yayasan Sabaha bekerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Yayasan Sabaha bekerjasama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor ini milik Majlis Agama Islam Selangor, anak syarikat. Perbadanan yang dikanunkan, yang diperbadankan, anak syarikat. Milik Majlis Agama Islam Selangor. Entah, insya-Allah. Jadi kami bekerja berdua-dua ni, tuan-tuan. Sekarang ni dalam peringkat mengutip dananya. Semuanya 13 juta ringgit. Tanah 1 juta, bangunannya 12 juta. Tanahnya saya dah beli, tuan-tuan. Diansur beberapa tahun, dah habis dibayar. Tapi dalam geran nanti tertulis bukan nama saya, walaupun saya beli. Namanya dalam geran nanti Majlis Agama Islam Selangor. Sebagai pemegang amanah kepada wakaf. Saya wakafkan tanah itu. Di atas tanah itulah 4.5 ekar itu akan didirikan Anjung Husnul Khatimah ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan, dermalah. Peringkat diri, peringkat perseorangan, dermalah tuan-tuan. Derma bulanan boleh. Bagi SI, standing instruction kepada bank. Masuk dalam Yayasan Sabaha. Yayasan Kebajikan Sabaha. Masukkan, bulan-bulan masukkan. RM10, RM20, RM100, RM1000. Masukkan bulan-bulan, tiap-tiap bulan, bagi standing instruction, without you knowing, without you realizing it, tiap-tiap bulan dah ada potongan. Kemudian tu di peringkat keluarga, make, tuan-tuan, keluarga, tuan-tuan. Aku dermakan ni pakat dengan mak, pakat dengan ayah, pakat dengan suami, pakat dengan isteri, pakat dengan anak. Ini adalah sumbangan keluarga. Jadi seluruh anggota keluarga termasuk cucu-cucu akan mendapat faedah daripada memberi sumbangan ini. Ini sumbangan kau ini. Yang satu lagi syarikat-syarikat. Dermalah atas nama syarikat, tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat pengecualian cukai pendapatan. Sebab kita bergabung dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor mendapat pengecualian cukai pendapatan. Jadi tuan-tuan, marilah usaha yang baik ini supaya nama kita tercatat di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dermalah tuan-tuan. Hubungi 013-628-3985. Dekat skrin ada tu. 013-628-3985. 013-628-3985. Hubungi Puan Suraya. Jam, telefon dia memang jam. Tinggalkan WhatsApp, tinggalkan SMS, tinggalkan pesanan kepada dia. Apa juga yang tuan-tuan nak tinggalkan pesan kepada dia, tinggalkan dalam bentuk WhatsApp dan SMS, insya-Allah. Tuan-tuan, yang berikutnya, buku kembar ni. Ni. Inilah buku kembar saya, tuan-tuan. Ini buku kembar. Buku yang ketiga akan muncul
dalam 10 hari lagi buku yang ketiga. Ini buku yang ke-41. Saya dah tulis 41 buah buku. Ini buku yang ke-41. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya dedikasikan kepada anak-anak kita, tuan-tuan. Bacalah, bacalah, bacalah. Anak-anak kita mesti menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Untuk mengkhidmati tuan-tuan sebagai ibu dan ayah. Waktu sehat, waktu sakit, waktu nazak, waktu sakratul maut. Anak kita lah yang mengulurkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah supaya kita mati dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tuan-tuan, ini untuk kita yang umur 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Kita nak, tuan-tuan, reform diri kita. Saya lah Hasan Ali, kena baiki diri. Baiki lidah, baiki mata, baiki telinga, baiki hati. Fizikalnya nak dibaiki, tuan-tuan, physiologicalnya nak dibaiki, emosinya nak dibaiki, inteleknya nak dibaiki, spiritualnya mesti dibaiki, tuan-tuan. Inilah untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Husnul khatimah, impian setiap Muslim. Husnul khatimah, impian setiap Muslim. Bacalah dalam bulan Ramadan ni, Quran dibaca, hadis dibaca, dan bagilah masa dalam 5 minit untuk membaca buku ini bersama ahli keluarga, insya-Allah. Cukup setakat itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya. Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Saya mengucapkan, tuan-tuan, saya sangat-sangat gembira sehingga ni, tuan-tuan dan puan, kita sudah ke udara ni, online ni, tuan-tuan. Sejak bila, tuan-tuan? 18 hari bulan Mac. Bila PKP diisytiharkan, terus kita buat program. Satu hari 5 program. Kuliah subuh ada, kemudian tu kuliah duha ada asalnya. Kuliah subuh ada, kuliah duha ada, kuliah zuhur ada, kuliah petang ada, kuliah malam ada. 5 program. Asalnya 6, 5 program. Sekarang 4. Apa 4, tuan-tuan? Ini kita panggil kuliah subuh atau sentuhan subuh. Lepas tu, tuan-tuan, untuk hari ni tinggal 1 hari aja, tinggal sekali aja lagi bersama dengan Yayasan Budi Ihsan. Yayasan Budi Ihsan, iaitu kali yang kelima, tuan-tuan, syarahan yang kelima, 5 siri. Siri 1, siri 2, siri 3, siri 4 sudah berlalu. Pagi nanti hari ini pukul 3 petang. Pukul 3 petang kita cerita mengenai, tuan-tuan, satu tajuk, bersegeralah melakukan amal soleh. Bersegeralah melakukan amal soleh. Pukul berapa, tuan-tuan, hari ini? Pukul 3 petang. Anjuran siapa? Anjuran Yayasan Budi Ihsan. Yayasan Budi Ihsan. Kemudian tu pukul 5 petang. Pukul 5 petang hari ini, tuan-tuan, ya, kita nak cerita bab mengenai ikon remaja. Ikon remaja Muslim. Ikon remaja Muslim. Masya Allah, tuan-tuan. Ya. Kita haraplah, ya, saudara dapat bersama dengan kita. Dan malam ni, tuan-tuan, program khas malam ni, kita nak sajikan sesuatu yang sangat-sangat berharga kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang saya tak mau sebutkan apa dia. Pukul 10 malam. 10 sampai pukul 11 malam. Masya Allah. Dengan personaliti-personaliti yang dikenal ramai malam ni. InsyaAllah, tuan-tuan. Pukul 5 petang 1, pukul 10 malam 1, pukul 3 petang ada 1. InsyaAllah. Jumpa kami di sana, jumpa saya di sana nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah. Sebelum tu, tuan-tuan dan puan, like and share, like kita. Tolong, tuan-tuan, tolong like and share. Pergi YouTube kita, pergi YouTube, tuan-tuan. YouTube Dr. Hasan Ali. Dr. Hasan Ali, itu YouTube. Pergi juga Instagram kita. IG kita Dr. Hasan _Ali. Dr. Hasan _Ali. Pergi kita punya page, FB page kita, Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali, yang kita sedang guna sekarang ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Lagi sekali, pergi YouTube kita, pergi IG kita, Instagram kita, dan pergilah kepada Facebook kita, insya-Allah. Dan tuan-tuan, untuk tuan-tuan dapatkan buku-buku, untuk tuan menderma kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah, lagi sekali, 013-628-3985.
3985. InsyaAllah. Minta maaf tuan-tuan, saya ulang balik sebenarnya untuk hanya memberikan ingatan kepada kita semua tuan-tuan. Inilah masanya untuk kita menderma, untuk kita menginfakkan apa juga yang kita ada untuk kebaikan agama kita dan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang kita lakukan dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.